Okey, sebab masa kita sudah time, Masya Allah. Sekarang cuba belek je. Belek. Tengok tajuk yang ketiga, isteri bangkan Nabi marah itu biasa. Muka surat yang ke-10, nanti balik baca kat rumah masing-masing. Kemudian muka surat yang ke-15, cuba kita tengok Aisyah meninggi suara dengan Nabi. Dan ini adalah riwayat Abu Daud daripada hadis yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi berkenaan Sayyidah Abu Bakar. Bila dengar Sayyidatina Aisyah ada tinggi suara kepada Nabi, Sayyidah Abu Bakar masuk dalam rumah, terus angkat tangan nak tampar anaknya Aisyah. Sebab rumah Nabi ni bukan macam rumah kita zaman sekarang. Kalau bergaduh dalam rumah, jiran tak dengar. Tapi zaman tu kita tahu kecil je rumah Nabi, bukan ditutup dengan pintu yang kemas. Nak katanya tinggi suara Sayyidah Aisyah tu sehingga kan duduk luar rumah terdengar. Tetapi ini bukan menceritakan aib ataupun keburukan. Allah izinkan perkara begini berlaku untuk menjadi satu tauladan kepada kita. Ini bukan tentang nak buka aib ibu ummahatul mukminat, kerana ini antara wanita yang paling utama di syurga Allah. Allahu Akbar. Kita tengok ya yang dituliskan. Sayyidah Abu Bakar melulu ke arah Aisyah untuk menamparnya. Beliau berkata, "Mengapa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah?" Melihat keadaan itu, Rasul segera menahan beliau. Lalu beliau keluar rumah dalam keadaan marah kepada anaknya. Tatkala beliau keluar, Nabi bersabda, "Nah, tengok bagaimana saya selamatkan awak daripada seorang lelaki." Subhanallah, mulianya akhlak Nabi. Bila sahabat baiknya yang merupakan besan nak tampar anak dia sebab tinggi suara, dia bukan nambah-nambah, Rasul bukan nambah-nambah. Inilah perangai anak. Walaupun tu kawan baik Nabi, tidak. Nabi mempertahankan isterinya dengan pegang tangan Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi sebut balik kepada Aisyah, "Ya Aisyah, lihatlah bagaimana aku mempertahankanmu daripada tangan lelaki." Allahu Akbar, subhanallah. Okey, kita belek lagi. Tengok muka surat 19, Nabi minta isteri tidak beri. Bila turunnya perintah Allah yang mengatakan bahawasanya kamu boleh bertangguh menggauli siapa sahaja yang kamu kehendaki antara mereka, dan boleh menggauli siapa sahaja yang kamu kehendaki. Lalu ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, "Apa yang kau katakan kepada Rasulullah jika baginda minta izin? Jika baginda minta izin untuk tidak mahu menggaulinya?" Lalu apa jawapan Aisyah? "Aku katakan jika perkara ini terserah kepadaku, maka aku tidak akan utamakan orang lain berbanding diriku." Maksudnya ada perkara yang Rasulullah minta, Aisyah tidak beri. Maksudnya isteri ada hak melakukan hal demikian. Okey, kita tengok muka surat 21, Aisyah buat perangai untuk dapatkan perhatian Nabi, contohnya, Masya Allah. Okey, sekarang kita langkah sikit tengok pada muka surat yang ke-25, kisah keluar malam-malam Aisyah cemburu. Tapi sebenarnya sahabat-sahabat yang mati Allah sekalian, Okey, Rasulullah buntu Ummu Salamah, bantu Nabi cakna tentang anak-anak Ummu Salamah. Nabi dan Aisyah sakit kepala. Subhanallah, Allahu Akbar. Buka muka surat 148. 148. Okey, insya-Allah lepas ini adalah kisah yang terakhir, insya-Allah. Muka surat 148, tajuknya adalah Nabi dan Aisyah dua-dua sakit kepala. Dan walaupun begitu, Nabi tetap bergurau senda dengan isteri. Okey, Al-Qasim bin Muhammad berkata, Aisyah pernah berkata, "Aduh, sakitnya kepala saya." Muka surat berapa? 148. Jumpa tak? Aisyah sakit kepala, dia mengaduh. Tak salah kita mengaduh ya, "Bang sakitlah pinggang, bang sakitlah kepala." Itu bukan maksudnya tidak redha dengan ujian Allah. Aisyah pernah berkata, "Aduh," ini hadis sahih ya, riwayat Bukhari cerita ni. Aisyah pernah berkata, "Aduh, sakitnya kepala saya." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Kalaulah awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan mintakan ampun untuk awak dan mendoakan awak." Aisyah ni ngadu sakit kepala, Nabi pun kata, "Kalau awak mati, saya akan doakan awak dan minta ampun bagi awak." Tengok cara Aisyah jawab. Orang perempuan macam ni lah caranya. Wah, tambah berat lagi. "Awak memang suka kalau saya mati?"
Kalaulah betul jadi, mesti di hujung hari itu awak terus bersama dengan mana-mana isteri yang lain. Oh perempuan, oh kalau saya mati dulu, teruslah awak cari bini baru ya. Macam tu kan. Maksudnya cara kita sekarang menjawab macam ibunda kita jawab. Tak lari, tu perangai orang perempuan. Bahkan isteri Nabi kata, wah berat ni, awak memang suka kalau saya mati. Kalaulah betul jadi, mesti hujung hari, maksudnya mati siang, mati pagi, petang tu dah cari bersama dah dengan isteri-isteri yang lain. Nabi lalu bersabda, sebenarnya pun saya pun tengah sakit kepala. Nabi cakap, saya hendak sangat hantar orang untuk beritahu kepada Abu Bakar ataupun anaknya dengan pesanan. Bijak Nabi. Maksudnya dia kata, sebenarnya saya pun tengah sakit kepala, saya nak sangat hantar orang untuk beritahu kepada anak Abu Bakar. Siapa? Aisyah itulah. Bukan Nabi kata saya nak sangat hantar orang nak suruh cakap dekat kamu, tak, supaya bagi tahu kepada anak Abu Bakar tu. Bijak cara Nabi communicate kan. Biarlah apa orang hendak kata atau berangan apa sekalipun, namun saya pasti katakan Allah enggan dan orang beriman juga menolak. Maksudnya Nabi kata dia takkan buat macam tu lah. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebenarnya masa ni Nabi pun sakit kepala, dan kita tahu sakit para Nabi berganda berbanding sakit kita orang awam ataupun umat. Pernah Nabi demam, sahabat Nabi letak tangan di atas selimut, terlampau panas sampai angkat balik tangan. Lalu berkata, ya Rasulullah, terlampau panas. Maksudnya pegang selimut tu, bahang tu sampai angkat tangan. Lalu Nabi kata, begitulah ujian para Nabi. Dan kepanasan demam Nabi, para Nabi, sekali ganda berbanding demam orang biasa. Kalau kita demam berapa darjah Celsius? 40 contoh. Ibaratnya 80. Sekali ganda lagi, terlalu panas. Jadi bayangkan ketika Nabi sakit kepala, dengar isteri berceloteh dengan gaya macam tu, Nabi cuba berusaha menenangkan dan menjawab dengan cara bergurau senda. Allahu Akbar.